Selamat sejahtera, kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin. Kami ingin menyampaikan tentang inovasi mesin lebah iaitu Oriole Breeze yang akan menggantikan tugas lebah sebagai pendebunga yang baik. Berikut merupakan tema yang kami gunakan di dalam inovasi mesin lebah kami. Apa itu pendebungaan? Pendebungaan ialah tindakan memindahkan biji-biji debunga dari ente jantan bunga ke stigma bunga betina. Haiwan atau serangga yang memindahkan benih dari tanaman ke tanaman disebut vektor. Berikut merupakan contoh vektor, yaitu angin, air, burung, lebah, dan kupu-kupu. Debunga boleh jatuh ke stigma bunga dan menghasilkan pembiakan bunga yang berjaya apabila vektor mengumpulkan debunga atau memakannya. Lebah madu merupakan agen pendebungaan yang terbaik. Lebah mempunyai badan berbulu yang mampu menangkap debunga ke bunga yang lain. Hal ini menyebabkan lebah madu ialah agen pendebungaan yang baik. Einstein pernah mengatakan bahawa jika lebah madu mati, manusia akan mengikutinya beberapa tahun akan datang. Apakah ancaman jika lebah mengalami kepupusan? Antara ancaman jika lebah mengalami kepupusan adalah bekalan makanan akan semakin berkurang. Hal ini kerana lebah merupakan agen pendebungaan utama bagi 70% daripada tanaman. Walaupun terdapat agen lain selain lebah, tetapi itu masih tidak mencukupi untuk menampung bekalan makanan. Selain itu, jika lebah mengalami kepupusan, maka ekonomi dunia akan merosot kerana kebanyakan aktiviti perindustrian yang dijalankan adalah bergantung kepada kehadiran lebah dalam ekosistem. Jika lebah mengalami kepupusan, maka ekonomi dunia dan perdagangan antarabangsa akan turut terjejas dengan dahsyat. Akhir sekali, selepas kepupusan lebah, ramai jurutera dan saintis percaya bahawa manusia tidak akan mampu untuk meneruskan kehidupan dalam jangka masa yang lama kerana kebanyakan keperluan harian manusia dihasilkan oleh agen pendebungaan lebah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kebaikan dan keburukan mesin lebah. Kebaikan mesin lebah yang pertama adalah dapat dikawal dengan mudah. Ini disebabkan mesin lebah kami menggunakan GPS yang dapat membaca amaran cuaca, tempat dan masa. Selain itu, mesin lebah kami sangatlah mesra alam kerana menggunakan tenaga yang dapat diperolehi iaitu tenaga solar. Akhir sekali, mesin lebah kami tidak akan mengancam keseimbangan ekosistem kerana mesin lebah ini akan menggantikan tugas lebah sebenar sebagai agen pendebungaan. Bagi keburukan mesin lebah kami ialah sangat bergantung kepada cuaca untuk menjalankan tugas sebagai pengganti kepada lebah sebenar iaitu agen pendebungaan. Selain itu, mesin lebah ini juga memerlukan isyarat daripada satelit supaya mesin lebah tidak tersesat di sesuatu tempat. Akhir sekali, mesin lebah kami juga memerlukan kos pembuatan yang tinggi kerana bahan yang digunakan sangatlah berkualiti. Berikut adalah merupakan gambaran robot yang telah kami bina. Terdapat beberapa struktur pada robot lebah. Bagi sensor aliran optik adalah untuk mengesan pendebungaan, manakala antena adalah untuk menerima atau menghantar gelombang elektromagnetik. Bagi osili pula adalah sebagai mata atau kamera. Toraks untuk menyambungkan semua struktur robot ini kepada sumber kuasa. Pengawal pergerakan pula adalah untuk mengawal pergerakan lebah. Bagi pengawal kuasa dan elektrik adalah untuk mengawal jumlah elektrik dan kuasa yang digunakan. Kuasa pergerakan adalah tempat untuk penjanaan kuasa bagi pergerakan lebah. Bagi pelengkap dok untuk menjayakan pendaratan lebah di atas bunga dan untuk menyedot butir bunga. Sumber kuasa adalah untuk membekalkan semua kuasa. Sensor pengesanan UV adalah untuk mengesan sinaran UV dan sensitiviti kepada bahan mudah terbakar. Sistem saraf elektronik adalah untuk menerima maklumat mengenai persekitaran lalu bertindak balas dengannya. Sayap keranjang adalah untuk membentuk sayap lebah dan menghasilkan daya angkat dan seret ketika berada di udara. Bagi aliran sensor optik, digunakan untuk mencirikan dan mengukur pergerakan objek secara penstreaman dan mengesan pergerakan objek. Bagi rambut kuda, untuk menyerupai bulu halus yang terdapat pada badan dan kaki lebah supaya butir dan bunga melekat padanya. Untuk solar pula adalah untuk mengumpul sinaran matahari lalu menghasilkan tenaga elektrik. Sekian, terima kasih daripada kami Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin Bintulu, Sarawak.